Cerita bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah keluarga yang sangat bahagia, terdiri daripada seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang puteri yang bernama Bawang Putih. Kita gelarkannya sebagai Bawang Putih kerana rupa parasnya sungguh elok dan sifatnya yang baik hati, taat dan ikhlas. Malangnya, kebahagiaan keluarga itu tidak dapat bertahan lama kerana ibu Bawang Putih jatuh sakit lalu meninggal dunia. Sudah tentu ayah dan Bawang Putih berasa sangat sedih setelah kematian si ibu. Tidak lama kemudian, ayah Bawang Putih telah berkahwin dengan seorang janda yang beranak satu. Disebabkan sifat jahatnya dan selalu membuat orang lain menangis, mari kita gelar anak itu Bawang Merah. Tidak lama kemudiannya, ayah Bawang Merah pun sudah meninggal dunia. Kini, semua harta kekayaan ayahnya dimiliki oleh si ibu tiri yang kejam dan kakak tiri yang jahat. Sejak ketiadaan ayah dan ibu kandungnya, Bawang Putih tinggal bersama ibu tirinya, Mak Kundur, dan adik tirinya, Bawang Merah. Mereka sangat benci akan Bawang Putih. Bawang Putih sering dimarahi dan dipukul. Tambahan pula, Bawang Putih dilayan sebagai pembantu rumah yang membuat semua kerja rumah seperti membasuh baju, membersihkan rumah dan menyediakan makanan. Pada suatu malam, Bawang Putih bermimpi dirinya bertemu dengan ibu. Ibu Bawang Putih menyuruhnya masuk ke hutan dan mencari pohon beringin rendang. Pergilah hiburkan hatimu dan bersabarlah. Suatu hari nanti kau akan mendapat kebahagiaan. Maka pada keesokan harinya, Bawang Putih segera menyiapkan kerja-kerja rumah. Setelah ibu tirinya pergi bekerja dan adik tirinya masih tidur, Bawang Putih pun masuk ke hutan. Dia mencari pohon beringin rendang itu. Setelah puas mencari, Bawang Putih pun sampai ke situ. Dia terpandang sebuah buaian yang tergantung di pohon beringin. Tempat tersebut seakan-akan sebuah taman tempat puteri kayangan turun ke bumi untuk bermain. Ketika Bawang Putih duduk di atas buaian itu, tiba-tiba buaian itu berayun dengan sendiri. Semakin lama semakin laju. Dia dapat melihat bunga-bunga yang mengelilingi pohon beringin itu turut bergoyang-goyang. Hatinya terasa sungguh terhibur. Tiba-tiba, Bawang Putih teringatkan Mak Kundur. Ibu tirinya pasti akan memarahinya apabila pulang ke rumah dan mendapati dirinya tiada di rumah. Namun, Bawang Putih tidak tahu bagaimana hendak memberhentikan buaian itu. Bawang Putih lalu berkata kepada buaian itu, "Wahai buaian, tolonglah berhenti. Aku ingin pulang ke rumah." Tiba-tiba, buaian itu pun berhenti dengan sendirinya. Pokok-pokok bunga juga turut berhenti bergoyang. Pada suatu hari, Bawang Putih bermain buaian seperti biasa. Tanpa disedarinya, seorang putera raja sedang memerhatikannya. Baginda tertarik melihat bagaimana buaian itu boleh berayun sendiri apabila Bawang Putih menaikinya. Ketika Bawang Putih hendak pulang, Baginda menyuruh pengiring Baginda untuk mengekori Bawang Putih. Setelah mendapat tahu di mana Bawang Putih itu tinggal, Baginda pun pergi ke rumah tersebut. Pada ketika itu,
Mak Kundur dan Bawang Merah berada di halaman rumah. "Di manakah anak makcik yang seorang lagi?" tanya Baginda. Mak Kundur menyangka bahawa Baginda adalah orang kaya. "Makcik mana ada anak yang lain? Bawang Merah inilah satu-satunya anak makcik," kata Mak Kundur. Baginda menceritakan tentang gadis yang dilihatnya bermain buaian di hutan. "Bawang Merah inilah yang bermain buaian itu," bohong Mak Kundur. Setelah beredar, Mak Kundur memaksa Bawang Putih menunjukkan tempat buaian itu. Mak Kundur membawa Bawang Merah bermain buaian itu. Namun, buaian itu tidak berayun dengan sendiri. Putera Raja mengintainya dari sebalik pokok. Baginda menyuruh pengiringnya ke rumah Mak Kundur dan membawa Bawang Putih ke situ. Pengiringnya pun pergi, tetapi mendapati Bawang Putih dikurung dan diikat. Maka dia segera membuka ikatan itu dan membawa gadis itu bertemu dengan Baginda. Mak Kundur terkejut apabila melihat kehadiran Baginda dan Bawang Putih. Apabila Bawang Putih berbuai dan menyanyi, buaian itu pun berayun laju. "Makcik telah berbohong kepada beta," kata putera raja. Ketika itu, barulah Mak Kundur sedar bahawa lelaki itu merupakan putera raja. "Kamu ibu yang zalim. Kamu telah menyeksa Bawang Putih," kata Baginda lagi. Mak Kundur menangis dan meminta ampun daripada Baginda. Bawang Merah pula meraung dan menangis kerana mencemburui Bawang Putih. Bawang Putih yang baik hati telah meminta putera raja supaya mengampunkan Mak Kundur dan Bawang Merah. Baginda kagum dengan sifat kemuliaan Bawang Putih. Akhir sekali putera raja mengawini Bawang Putih.